Baik, Alhamdulillah kita kembali bersama untuk Rampai Pagi edisinya pada hari ini 24 Safar 1444 Hijrah bersamaan dengan 21 September 2022 masih. Sebelum menutup tirai, kita akan bersama dengan narasumber kita iaitu menyentuh mengenai dengan kegiatan membangun keupayaan Basmida. Alhamdulillah narasumber kita hari ini Narasumber kita pada hari ini Yang Mulia Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali iaitu Yang di-Pertua Basmida. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam Sihat ya? warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan mengenai kegiatan pembangunan keupayaan Basmida. Jadi di sini ada Datin sebagai mukadimahnya apa dia kegiatan membangun keupayaan Basmida ini. Okey, terima kasih. Jadi sebelum itu saya ingin juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada pihak penerbit Rampai Pagi kerana sekali lagi memberi peluang kepada Basmida untuk memberitahu apakah kegiatan-kegiatan anti dadah terutamanya dalam selepas COVID ini dan semasa COVID dan selepas COVID ini insya-Allah. Jadi capacity building activities ini ataupun membina atau membangun keupayaan ahli-ahli Basmida. Ini adalah satu aspek yang utama dalam kami mencapai dalam strategi kami menjalankan PDA, Preventive Drug Education ataupun pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. Sebabnya jangan lupa Basmida ini adalah satu persatuan NGO sukarelawan. Jadi ahli-ahlinya terutama ahli-ahli jawatan kuasa tertingginya mestilah dimotivasikan, mesti diinjek diorang punya keazaman untuk terus menjalankan kegiatan-kegiatan anti dadah secara suka dan rela. Jadi sebelum kami menjalankan apa-apa kegiatan, saya selalu bercerita sama diorang. Apa yang kita ni buat ini adalah semata-mata kerana Allah. Bukannya kita ni kan menjalankan kegiatan ini untuk mendapat pujian, imbuhan dan apa-apa lagi daripada masyarakat ataupun daripada orang-orang yang kita pikirkan, tetapi hanyalah semata-mata kerana Allah Taala. Jadi kegiatan-kegiatan keupayaan capacity building aktiviti ini ialah seperti melagau bis diorang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dalam pada itu mereka akan berasa lebih takwa, lebih beriman, lebih berazam, lebih bermotivasi. Apakah sebabnya mereka membuat kegiatan-kegiatan sukarela seperti ini? Seperti juga kita ni tahu, kegiatan pendidikan penyalahgunaan dadah yang dijalankan oleh Basmida adalah melalui pendekatan Islamik. Pendekatan Islamik sebab kita ni adalah negara Islam, mempunyai filosofi sendirinya, negara zikir dan sebagainya. Jadi dalam pada itu kami seperti kita ni tahu juga pendekatan PDA, pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah yang dijalankan oleh Basmida adalah melalui dalam memfokus kepada pendidikan kepada kanak-kanak sekolah melalui institusi keluarga dan institusi pendidikan. Jadi ini jadi kami Persatuan Basmida AJKT-nya menjalankan seperti kami membuat setiap 3-4 bulan sekali mengadakan khatam Al-Quran supaya menanamkan ketakwaan, keimanan mereka dalam Islam. Percayaan mereka yang apa yang mereka buat ini adalah sesuatu yang amat baik. Mendapat pahala, mendapat rezeki, mendapat rezeki bukan sahaja rezeki keuangan yang kita ada, tapi rezeki keamanan dalam hidup, menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada negara, menyumbang kepada agama dan sebagainya. Jadi bukan saja kami menjalankan khatam Al-Quran, tapi kami juga membuat sambutan Maulud Nabi. Kami juga dijemput terutama ahli-ahli zikir lelaki mengikut pembukaan acara-acara Maulud Nabi di masjid-masjid untuk bersama-sama mengikuti sambutan Maulud Nabi. Kadang-kadang Isra Mi'raj pun kami sambut juga. Jadi dengan pada itu ahli-ahli Basmida yang terdiri bukan saja daripada ahli-ahli biasa, tetapi juga apa yang kami gelar sebagai rakan Basmida. Rakan Basmida ini adalah mereka yang mempunyai dalam keluarga mereka seperti anaknya kah, suaminya kah, saudaranya kah yang pernah menjalani rawatan dan pemulihan.
Jadi dengan adanya mereka faham apakah peranan mereka dalam sama-sama mencegah penyalahgunaan dalam dan bagi masa depan, mereka akan percaya akan diri mereka sendiri. Itulah capacity building. Dalam pada itu juga kami juga ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi juga dijemput untuk mengikuti bukan saja tazkirah keagamaan di peringkat negara, tetapi juga negara ASEAN dan juga IFNGO, International Federation of Non-Government Organisation. Ini yang beribu pejabat di Hong Kong. Jadi baru-baru ini kami telah membuat satu Zoom meeting di mana mereka telah menjemput Basmida, Sana dari Singapura, Pemadam dan daripada Hong Kong, NGOs yang menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah di masa COVID. Apakah challenges, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh NGOs ini dalam menjalankan kegiatan-kegiatan anti dadah. Seperti di Hong Kong, mereka ada pusat pemulihan dijalankan oleh NGO. Macam Basmidah, kami tidaklah boleh menjalankan outreach kegiatan masa COVID. Tidaklah dapat kami berjalan ke kampung-kampung pendalaman untuk membuat tazkirah, untuk membuat syarahan, untuk membuat pemiran anti dadah. Itulah sedikit daripada cabaran. Walau bagaimanapun, Persatuan Basmidah juga dijemput untuk mengikuti apa yang digelar webinar antarabangsa. Webinar antarabangsa yang dianjurkan oleh Pemadam, di mana kami telah berkongsi sharing our best practices, macam mana kami menjalankan kegiatan anti dadah di masa COVID ini. Dan supaya kami berkongsi, share our best practices, what do we do di negara-negara ASEAN. Itulah sedikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan capacity building activities di kalangan ahli-ahli Basmidah. Alhamdulillah. Okay. Baik, Alhamdulillah. Datin ada juga tadi menyentuh tentang perkembangan-perkembangan. Ya. Adakah itu sahaja setakat perkembangan terkini ataupun ada lagi perkembangan terkini? Sebenarnya ketika kami sudah kerana we are a bit relaxed dan beberapa setiap hari Ahad di Ibu Pejabat Basmidah yang terletak di Simpang 32-37 di Anggerik Desa, setiap hari Ahad selepas asar, setiap ahli Basmidah, setiap ahli jawatan kuasa tertinggi yang ada ke lapangan dijemput bersama-sama untuk bersilaturahim dan juga kami berlatih membaca selawat sultan, selawat tafrijiyah, sayyidatul istighfar, dan juga kami juga menghafal Asma al-Husna, dan juga kami juga sebabnya ada juga ahli-ahli kami itu yang tinggi pengajaran pandai membaca Quran. Jadi kami menghafallah ayat-ayat yang atau surah-surah yang perlu dihafal seperti surah Yasin, Al-Mulk, Waqiah, apa lagi itu Ar-Rahman, macam-macam, Luqman dan sebagainya, banyak lagi ayat-ayat. Kami sama-sama membacalah, berlagu dan sebagainya untuk memeriahkan majlis itu. Dan dalam pada itu kami juga bersilaturahim, berkongsi-kongsi pengalaman dan itu adalah satu kegiatan yang amat baik. Satu lagi kegiatan yang saya ingin share di sini ialah mengenai dengan kegiatan yang kami akan revive, iaitu satu workshop ataupun bengkel menyuci kereta di Ibu Pejabat Rumah Basmidah, yang mana ini akan dijalankan insya-Allah oleh rakan Basmidah, di mana Basmidah tidaklah mengenakan apa namanya orang kata ni rent, tetapi meminjamkan Ibu Pejabat di bawah. Workshop ini atau bengkel ini akan dibuka kepada orang ramai, dijalankan oleh rakan Basmidah, di mana keuntungan ataupun upah menyuci kereta itu adalah untuk mereka. Jadi mereka hanyalah membayar Basmidah sekadar air yang mereka gunakan. Mereka akan membeli prepaid card untuk electrical supply. Dan dalam pada itu mereka juga berjanji untuk
tidak membawa makanan barang-barang larangan, tidak merokok, menjaga kebersihan dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang di-revive oleh Jawatankuasa Tertinggi untuk menolong rakan-rakan Basmida untuk mencari pendapatan yang lumayan, yang baik untuk mereka dan keluarga mereka. Insya-Allah dengan adanya kerjasama bukan saja daripada Jawatankuasa tetapi daripada rakan-rakan Basmida, insya-Allah ia akan mendapat kejayaan dengan adanya bertawakal kami, berdoa kami dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan ahli-ahli daripada Basmida ni, keramaiannya dan juga keramaiannya, daripada rakan-rakan Basmida? Ahli-ahli Basmida ini memang ramai ya. Tiap-tiap kami ada mengadakan pameran kebangsaan atau kami mengadakan persidangan antarabangsa atau persidangan serantau di ASEAN. Ramai. Orang-orang yang lama yang belum timbul, yang belum ada nampak, kami lagau. Mari sama-sama ikut. Kadang-kadang diorang ini ada juga keuangan mesti membarai sendiri. Sebabnya kadang-kadang kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui agensi tertentu akan memberilah kepada kami Jawatankuasa Tertinggi yang akan menyampaikan kertas kerja, yang ikut serta dalam forum-forum tersebut, tiket. Tapi kadang-kadang Basmida sendiri, ahli-ahli sendiri mestilah membayar tempat tinggal dan sebagainya. Jadi banyak kami insya-Allah berusaha untuk membawa sebanyak mungkin. Jadi ahli-ahlinya memanglah come and go. Sebabnya kadang-kadang tahu habis kita orang-orang muda. You have your career, you have your family, children are growing up. Jadi we cannot, ini adalah suka dan rela. Tidak boleh dipaksa. Ia mesti datang sendirinya. Suka ia memahami apa yang dibuatnya ini adalah sesuatu yang membawa kebajikan, membawa kebajikan kepada dirinya, kepada ahli-ahli keluarganya, kepada masyarakat. Mesti percaya apa yang mereka buat ini tidaklah sesuatu yang dipaksa. Jadi kadang-kadang kalau dikira bolehlah dikatakan beratus ahli-ahli persatuan. Tapi ahli Jawatankuasa yang tertinggi, what we like to call the strong people of Basmida, ialah Jawatankuasa Tertinggi yang sentiasa committed dan percaya sepenuhnya akan apa yang mereka buat ini adalah sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Seperti juga kita ni tahu, kita ni melihat ada kemungkaran dalam masyarakat, kita ni mesti buat sesuatu. Kita ni tahu kesan-kesan penyalahgunaan dada, kesan-kesan pengedaran dada, kesannya kepada pembangunan masyarakat, kepada pembangunan keluarga. Dan ni tahu. Jadi kita ni sebab tahu, faham caranya macam mana membuat dan sebagainya, kita ni mestilah committed, mesti rasanya merasai yang apa yang kita ni buat ini adalah satu perkara yang amat baik. Jadi the strong, sometimes we like to call, kadang-kadang diorang pun siapakah who are the strong people of Basmida? Ganya 5-6 orang, ganya kadang-kadang 10 orang, bergambar ramai sukan. Kalau ada ahli-ahli, kami mengadakan khatam Al-Quran di mana setiap ahli akan membaca juz. Lepas itu kami mengadakan khatam Al-Quran, bersilaturahim, berpakaian serantang, itu suka. Very nice. Silaturahim, the aura is there, the friendship is there, kerjasama is there. Dan kadang-kadang orang-orang muda ni, they come and go. Tahu habis kita. Jadi Alhamdulillah lah adanya persatuan macam mana ni, yang mana as I have always said, tidaklah nampak. Kami tidaklah sibuk-sibuk untuk, sebab kami mengelakkan ria. Tidak mau ria, sebabnya ini adalah akan membawa keburukan dan dosa yang besar, akan menghapus pahala-pahala yang kami dapati. Itulah saja barangkali ingin saya nyatakan di sini. Baik, alhamdulillah Datin sebetulnya ingin mengetahui lebih lanjut, malah juga kata-kata Datin tersebut juga memberikan semangat kepada kita ni. Amatlah penting untuk sama-sama kita ni hubungkan silaturahim, bekerjasama dalam melakukan satu perkara-perkara yang memberikan impak positif kepada negara kita ini. Namun Datin minta maaf kerana masa tidak mengizinkan kita ni. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi di ruangan yang lainnya jika ada kesempatan. Dalam pada itu saya ingin menyatakan sekejap saja,
iaitu kegiatan yang akan dijalankan pada minggu depan, iaitu 28 silakan. September, sebab 20 mula-mula 27 di cancel 28. Satu acara yang amat berguna, iaitu acara penyampaian hadiah kepada penuntut-penuntut di SUAS yang telah mengambil bahagian dalam peraduan melukis keluarga. Dan kita boleh bertanya, kenapa keluarga? Sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Seperti kita ni tahu, keluarga, institusi keluarga mestilah diperkukuhkan, dikuatkan. Bukan sahaja mengenai tanggungjawab, tapi juga perasaan kasih sayang antara suami isteri. Dan dalam pada itu saya ingin menyatakan, kalau dapat lagi, my observation, lukisan-lukisan dari kanak-kanak yang saya terima, yang Basmida terima, lebih daripada 100. Jadi apakah kegiatan-kegiatan yang membawa kebahagiaan kepada mereka, kanak-kanak dalam lukisan mereka ini? Salah satu dari perkara yang saya lihat yang utama ialah kegiatan berkeluarga, berpiknik, berkemah, makan bersama. Nombor 2, sembahyang bersama. Semua ibu yang bapanya tu, bapanya jadi ketua area tu, masa kita ni teranah di rumah, itu satu. Dan seronoknya anak-anak ini digalar dengan nama-nama yang mesra. Sayang, cahaya mata. Jangan digalar, kawan. Mesti kata-kata yang lembut, kanak-kanak yang jadi mereka akan percaya dirinya. Datuk, ni sayang ibu bapa. I must do the right thing. Baik, Datin. Terima kasih, Datin. Minta maaf, Datin. Terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Basmidah mengongsikan kegiatan membangun keupayaan Basmina untuk hari ini. Datuk Ayah atau? Jadi sampai di sini pertemuan kita menuju sampai pagi yang kita siarkan secara langsung. InsyaAllah kita akan berjumpa esok bersama rakan-rakan yang lainnya. Kita tutup cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.